Selain daripada itu, kita kata zikir juga boleh menolak bencana. Kalau patut dapat kemalangan dengan berzikir, sebab itu naik kereta zikir, sebut nama Allah. Ini belum cerita pasal berzikir dengan nama Allah ni. Okey. Berzikir menolak bencana ataupun menyingkirkan bencana supaya tidak jadi terlalu besar. Sebab kita ada takdir, betul? Takdirnya hari ini kamu kena ada kemalangan. Tapi oleh kerana pemilik ini selalu berzikir, banyak berzikir, maka kemalangan tetap berlaku tapi gesel saja kereta tu. Dapat mengelak daripada orang yang luka, orang yang mati, terlanggar lebih serius dan sebagainya. Ke sini. Sini. Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan syukur setinggi-tingginya alhamdulillah sebagai kehadrat ilahi, kerana kita merasa kita sangat-sangat berbahagia terus menjadi hamba Allah dan mendapat perhatian sepenuhnya dari Allah tanpa henti. Juga kita ungkapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai sebahagian daripada sebab untuk kita layak mendapat syafaatnya insya-Allah dengan ibadah, amalan dan zikir yang kita lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada Steh dan seluruh penganjurnya. Hari ini nampak macam biru-biru banyak. Memang hari biru hari ini. Oh ya ke. Okey. Kemarin purple, ni biru. Saya kata banyaknya biru. Okey, insya-Allah. Jadi macam melihat lautan. Lautan tu biru kan? Okey. Jadi kekuatan yang nak dibangun, merasa nikmatilah warna-warna yang dipakai supaya warna yang dipakai itu membahagiakan. Jadi kalau katalah Umi pakai merah hari ini, pada orang kata dah tua sedo diri lah, tak payahlah pakai merah sangat kan. Tapi itu orang yang tak tahu energi dan juga aura warna-warni. Jadi kalau warna itu membuat anda rasa lebih sihat, nampak anda lebih ceria, membuat anda rasa segar, pakailah. Kerana warna yang Allah bagi ni semua ada kontribusi kepada energi, ada kontribusi kepada apa kita kata minda, dan juga membantu kita untuk merasa bahawa kita merasa sangat bahagia. Perasaan inilah yang kata-kata kita jarang baca. Kita beli baju pada anak, kita bagi balik berwarna apa tak kisah. Ini juga membuatkan energi pada warna itu tidak membantu anak nampak lebih sihat, nampak lebih segar, nampak lebih ceria dan sebagainya. Okey. Jadi oleh itu jangan terus bagi-bagi je warna apa ndak, ambil je mana ada, suka awak ni banyak ragam. Jangan. Kerana banyak ragam tu sebenarnya sangat membantu untuk merasa nikmatnya berada dalam warna-warna yang kita ada. Sebab itu kita kata sampai dalam kubur kita nak putih semua, betul? Jadi bermakna putih adalah warna paling tinggi daripada semua warna yang ada. Siapa berkenan putih, siapa energinya putih, maka dia more to spiritual. Kita banyak kepada nak rasa dekat dengan Allah, nak jumpa majlis agama, nak majlis ilmu, nak jumpa orang baik-baik, nak pergi tempat baik-baik, macam tu. Itu dorongan-dorongan daripada energi ataupun daripada apa yang kita auranya warna. Jangan main-main. Sebab itu kalau orang kata alamak, warna ini, betul. Ikut kita, jangan ikut apa orang tengok, tapi tengok rasa apa yang kita pakai. Kalau orang kata warna ni warna belacan ni tak sesuai dengan kamu, itu dia punya hal. Tapi pilihan kita, bila kita pakai kita nampak, kita rasa. Ini yang paling nombor satu untuk mendapat pilihan-pilihan warna, supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang orang kata. Banyak warna-warna yang
Kita pakai tapi kita tak seronok pakai. Tukarlah. Kalau kita tengok cermin atau kita pakai tudung, tak kenalah rasanya. Kerana berinteraksi lah dengan pakaian yang kita pakai. Kadang pakai baju tu tak sikit ke, pakai baju tu labuh sikit ke, pendek sikit ke, ataupun rasa tak selesa ke. Jangan terus pakai. Tukarlah baju lah. Ada banyak baju dalam lemari. Kerana mood yang tak cantik disebabkan warna tadi tu, okey, akan membantu kita hilang rasa ceria. Okey? Jadi kalau maknanya baju baru, kadang-kadang kita tak perasan kawan kita pakai baju baru, betul? Tak perasan ke kita pakai baju baru loh. Okey. Ataupun kalau dia pakai baju yang warnanya memang sesuai dengan dia, cantik lah you pakai color ni. Yang kata mana ada sama je. Apa masalah juga kan? Jadi bila orang puji macam tu, sebab dia membantu menambah menguatkan energi, membulatkan energi kita. Artinya kita kata energi kita lebih powerful sikit. Tidaklah tinggi rendah, melantunya cepat sangat. Apa sebab energi melantu, kau dah gelak lebar-lebar, lepas tu kau dah sentap terus. Itu kita kata melambung. Tadi elok dah gelak, lepas tu dah sentap elok. Orang komen sikit je kot, macam tu. Kerana itu ada kaitannya dengan warna. Sebab itu mereka kata rasa macam tepi laut lah pula. Contoh. Jadi yang tak pakai tu tak ada apa-apa pun. Kita tak rasa apa pun. Ataupun yang pakai biasa je pun masalah juga. Okay, jadi mudah-mudahan hadiah warna yang Allah kurniakan ini akan menjadi sebahagian daripada sebab kita merasa lebih sihat dan lebih bahagia. Ini yang paling penting. Okay? Jadi minta maaf banyak mengambil waktu tentang warna pula. Okay. Okay. Itu pun ilmu juga, betul tak? Walaupun anak kecil. Sebab itu anak nombor yang dah boleh berjalan, cucu yang boleh berjalan, jangan bagi warna kuning cerah. Nanti anda tak terpegang dia. Teng. Ya Allah, cucu dia tak lalu diam langsung, tak diam, tak boleh duduk langsung. Itu ada kaitan dengan warna baju yang dia pakai. Okay. Tapi jangan hitam je pula, letih pula dia. Okey, ini kekuatan. Jadi kalau kita tunjuk baju, sayang pakai baju ni. Tak naklah baju itu. Bukan tak nak sebab tak cantik. Mahal ni tak? Tengok branded ni, lantaklah branded ke mahal ke. Tapi warna itu tanda dia beritahu dia, warna itu dia tak suka. Okey, ni pernah try kat cucu. Memang baru beli set. Nak ikut jauh mandi gitu. Gembiranya nak ikut mak opahnya. Sampai nak tukar baju. Pakai baju ni. Terus lembik benyek turun tangga. Tang. Kenapa turun tangga macam orang demam ni? Tak suka baju ni. Pada you look handsome with this dress. Tak suka. Contoh. Artinya jangan ambil mudah tu. Bila anak rasa macam tu, jangan ambil mudah. Tolong beri perhatian. Itu respon yang dibagi dari hati dan dari energi dia. Jadi nenek nak beli baju cucu, hati-hati. Jangan main beli, lepas tu cucu tak pakai. Buat apa beli? Dia bukan pakai pun. Oh, letih kita. Dosa tak? Dosa. Okey, syukur Alhamdulillah. Cerita pasal warna. Payah wajah ni banyak nak sembang. Betul? Jadi minta maaf banyak. Hari ni kita bercakap tentang mari kita melihat zikir kita. Zikir tu apa? Okey, sebelum tu kita terlupa ni bulan Korban. Esok, hari ni ke satu, esok satu? Esok, okey. Esok satu Zulhijjah, maka kita kata 10 hari pertama. Sebelum tu lupa. Bukan apa. 10 hari pertama Zulhijjah sama besarnya dengan 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang kita nak kena masuk dalam kepala, terus masuk dalam saraf. 10 hari pertama Zulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan sama. Kalau Ramadan malam banyak berat pahalanya. Kalau Zulhijjah siang. Tengah hari sebab hukumnya tengah hari. Jadi berpuasa sama baiknya, sama hebatnya. Malah dikatakan berpuasa di bulan Zulhijjah kalah daripada pahala jihad. Orang pergi perang kemudian balik, kalah. Pahala jihad itu lebih besar pahalanya ibadahnya pada 10 Zulhijjah. Pertama 10 hari pertama Zulhijjah.
Jangan ambil mudah mungkin kalau kita baru nak buat ke, baru nak start ke. Okay, sebab dulu ustaz kata paling sikit puasa lah 9 Zulhijjah. Dia suruh 9 je. Okay. Sedangkan kita dapat diminta ataupun didorong ataupun sangat-sangat digalakkan untuk puasa dari 1 sampai 9. Okey, 1 sampai 9. Sama mahalnya, sama istimewanya dengan 10 ataupun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau 10 hari terakhir mari kita ada sangkut-sangkut ke lompong-lompong ke, ini untuk orang muda-muda lah. Orang tua tak ada lompong kan. Okey. Jadi maknanya tampallah balik dengan 10 Zulhijjah ini. Ini sebahagian daripada kekuatan sebab Zulhijjah merupakan satu daripada bulan-bulan haram. Itu dah termasuk. Kemudian kita nak ambil kira Allah angkat bulan Zulhijjah sebagai antara bulan istimewa di mata Allah, di hati Allah dan diberi nilai terbaik. Jadi pertama kita kata tolong hari pertama ataupun selain daripada berpuasa, dalam masa 10 hari mulakan dengan banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak kira lah nadanya kok macam mana pun. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Boleh je. Okay. Tapi hendakkan dia rasa melodi sikit, rasa dah tersegar. Dan tolonglah selawat apa-apa, takbir sebanyak-banyaknya. Okay? Sampai ke 10 kita takbir sampai ke 14, 13 ke 14. Sampai 14 sampai hari-hari tasyrik. Okay? Bandingkan dengan bulan Ramadan. Ramadan habis takbir, habis solat raya, habis kita. Tapi haji ataupun betul kata Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik ini kekuatannya kita nak angkat sepanjangnya. Kalau boleh dapat satu hari je dapat ribu-ribu, ya Allah, bahagianya Allah. Sebab bulan ini bulan yang Allah beri keistimewaan paling hebat. Itu yang pertama. Pelingan takbir pagi, petang, siang, malam kerana daripada takbir di 1 sampai 9 Zulhijjah, takbir yang tidak ada limit. Okay? Jadi kalau takbir yang hari raya sampai hari tasyrik sahaja, lepas itu habis. Okay. Itu yang antaralah yang boleh kita buat. Kedua kita kata apa gak? Baiki ibadah. Apa maksud baiki ibadah? Maknanya kita nak membanyakkan ataupun kita kata kita nak bila memperbaiki pertamanya daripada ilmu. Apa ilmu yang kita nak tambah tentang Zulhijjah? Okey. Apa ilmu-ilmu yang kita nak angkat? Maknanya kita kata nak tambah lebih baik. Okey, kalau katalah kita buat solat, maka kita baiki solat fardu kita dan kita katalah dari tak tepat masa pergi tepat masa, dari surah biasa pergi surah baru, daripada zikirnya 33 nak bagi zikirnya panjang sikit contoh. Kemudian setelah itu kita kata banyak-banyak baca Quran sebanyak bagaimana yang kita buat di bulan Ramadan. Okey, kalau bulan Ramadan kita ada tadarus fitr. Jadi bukan untuk bulan Zulhijjah ni kalau nak buat kumpulan tadarus tak ada masalah kalau nak buat. Tapi yang terpenting fokusnya diberi besar untuk baca Quran. Okey. Itu yang ketiga. Pertama tadi kita kata takbir, kedua kita kata baiki ibadah. Okey, baiki ibadah, kemudian terutamanya sedekah. Kalau sedekah kita bulan Ramadan makan hebat tak? Lebat tak agaknya? Lebat, sangat lebat. Maka kita nak kalau boleh sedekah kita sama lebatnya dengan sedekah kita di luar sedekah Ramadan kita sama dengan sedekah di bulan Zulhijjah. Bermakna di mana-mana anda terus bersedekah. Okey, sebab itu kita kata bersedekah tidak kira berapa jumlah kita bagi, tetapi yang penting berapa ikhlas kita buat. Dan kalau boleh jangan ada hari yang lompong, hari yang pun tidak sedekah. Okay, sedekah yang terbaik hartanya, sedekah dari segi doanya, sedekah dari pergi. Maknanya kita kata apa saja kekuatan sedekah, energi yang kita bagi, membantu menyelesaikan masalah seorang hamba Allah, membantu menyelesaikan susah seorang hamba Allah, pahalanya sama besar dengan iktikaf sebulan
di Masjid Nabawi. Besar tu. Kita tak pernah merasa sebulan duduk Masjid Nabawi, minta maaf lah. Sampai mati tak merasa rasanya. Sebab kita haji dapat seminggu paling lama. Kalau umrah habis 3 hari, 4 hari. Betul? Sebab kita tak banyak ibadah yang besarnya ada di Madinah. Jadi maknanya bantu siapa-siapa yang dalam kesulitan. Sama nak bantu dari segi material, nak bantu dari segi idea, nak bantu dari segi kerja, nak bantu dari segi tenaga, nak bantu dari segi apa-apa yang kita bantu. Nak hantar dia ke situ, ke sini dan sebagainya, hantar ke hospital, mencarikan orang yang boleh menyelesaikan masalah dia dan sebagainya. Itu lebih mahal harganya daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Okey. Itu kekuatan. Jadi bermakna kita kata proses sedekah kita ataupun sedekah boleh jadi material, yang boleh jadi non material, boleh jadi doa, boleh jadi apa saja yang kita ada. Ya sayang. Emergency. Okey. No problem. Ada emergency ya. Tadi saya baru melaporkan dengan letak kereta depan Tasra Komen. Ini lori sampah dah tak boleh berada sekat. Disebolehkan WTK 8900. Kalau okay. Kan sekarang lori sampah dah ada kat situ, tak boleh nak ni, tak boleh nak lalu. Tadi kita dah beritahu mulai minggu ni jangan letak kereta kat situ. Boleh letak dekat depan Tasra Comel. Ulang. Nombor tu ulang. Nombor WTK 8900 dekat taman depan. Kereta apa? Kereta tak boleh tahu. Kereta apa jadi? Mazda. Orang perempuan memang tak ingat plate number weh. WTK 8900. Mazda warna. Okey, Mazda lori sama tak boleh lalu. Tak boleh yang belakang terus hampir pula. Avanza. WTK Avanza 8900. Warna apa? Warna merah. Hitam, warna hitam. Avanza warna hitam WTK 8900. Tolong anda sekarang segera pasal lori sedang menunggu itu, tak boleh nak lalu. Tangkon dia baru tadi langkah. Tak perasan lagi. Ada tak? Ada? Dah ada? Ha? Alhamdulillah. Silakan. Okey, terima kasih. Ada macam mana? Citra ada. Cubaan 1, 2, 3. Ada? Ada. Okey. Tak apa. Okey. Sekali lagi ingat, orang perempuan jarang ingat plate number. Tolong ingat jenis kereta, tolong ingat warna kereta. Okey. Ada ke tak ada ni? Ada. Okey. Sebab Umi dengar suara Umi ni. Ada yang renggang. Terai yang kok mau? Okey dah. Sebab tak hijau. Lampunya mati. Lampu mati. Pakai ni. Ate demo. Ate. Nak ubah ke? Bok terai. Kami teman dah. Betul ke kopi ni ke kopi ni? Ya. Ada komo cenengok macam ada orang masak. Ni nengok muka berceramah je, tak tengok mikrofonnya ada mana. Sebagai urus dia kena peka. Okey, syukur alhamdulillah. Boleh? Dengar tak? Okey, pas. Yang gok-gok ni macam mana tutup? Tak tahu buka, tak tahu. Sekarang dia belaga bunyi gok-gok sebab lain tu. Okey dah. Boleh? Ada? Okey. Ada lagi gangguan? Tak ada. Okey. Siapa yang ada maknanya dia ada pengganggu lah tu. Okey. Okey, yang keempat, betul empat. Ni sebagai selingan takut tak sempat sebab esok ada satu. Okey, jadi bagi juga. Ini untuk azan kot. Kan? Boleh jelas tak? Ataupun tergema-gema? Tak. Okey, cantik. Okey.
Sebab dia rasa dia bergema kan untuk azan kat luar. Okey. Gema. Di luar. Yang ya tak rasa gema-gema ke? Rasa. Nanti dia tak boleh masuk dalam telinga. Dia terus ya, mana teh ni? Dia cuba 1 2 3. Tidak, yang ini pakai balik yang kecil ni lah. Tak apa, teh tadi pakai yang mikrofon yang teh pakai. Jadi mana? Itu yang teh pakai ni. Okey. Sebab rasanya macam untuk azan. Terkapung-kapung. Oh, wait, tunggu weh. Tak bergema. Pakai yang ni lah, pakai yang biasa. Okey, cubaan 1 2 3. Jangan lama. Ada yang ini yang terakhir. Yang satu dah rosak, yang kedua dah gema, ketiga ni terakhir. Kalau rosak kita tutup kedai je lah. Okey. Tak apa, kita punya ni ada dalam. Okey, tak apa. Sebab bila dia bergema maknanya dia keluar. Jadi yang dalam dapat basi-basi dia lah. Baki-baki. Jadi dia terus macam jauh tapi orangnya dekat. Okey dah. Tak habis pula ceramah kita hari ni. Okey, yang keempat, betul? Yang keempat ke kelima? Yang keempat, banyak-banyak berpuasa. Kalau boleh 1 sampai 9, tak ada kosong. Okey, artinya mula besok sampai 9 hari bulan. Okey, 9 Zulhijjah. Jadi puasa macam biasa, jadi bangunkanlah kekuatan. Apa yang anda kita buat di masa di bulan puasa, itulah juga kita buat bulan Zulhijjah. Okey, itu kekuatan-kekuatan. Walaupun tak ada pasar Ramadan. Okey. Kalau ada pasar Ramadan kan dia nak kena jual kan, tersebut masak, betul. Dan hari sekali yang paling mahal ialah berkorban. Bila konsep berkorban, siapa korban tahu ni? Oh, tak lengah pun teriak. Tak apa, yang penting berkorban. Berkorban jangan hanya bagi lembu je. Apa tujuan korban? Siapa berkorban hari ini? Untuk apa? Cakaplah tak dengar. Siapa berkorban kat tangan? Ya, apa sebab berkorban? Nak dapat apa? Tanda syukur lain. Syukur lagi. Ampun dosa. Dekat Allah. Ikut perintah. Dia bukan perintah tapi dia syariat syiar. Maknanya sunat muakkad. Okey lain. Rata-rata bila kita sebut korban, kita rasa apa? Perintah apa? Akur peristiwa korban. Okey, akur peristiwa, sebab itu bulan Zulhijjah dikait dengan Nabi Ibrahim. Jauh juga bunyi tu ya. Jauh juga ya. Oh ya tadi lebih okey. Ya Karim. Target. Cubaan 1 2. Iyalah tu. Ataupun ke bawah sikit ke macam ni dah. Sebab dia kalau orang lelaki kata. Entahlah. Asal bunyi dah leweh. Tak berapa selesai. Tak berapa selesai lagi. Nasib datang apa? Kalau dia kata itu yang terjadi, itulah yang jadinya. Okey. Daripada tadi itu, yang ini lebih baik. Okeylah. Tak ada rotan, akar pun berguna. Okey. Kalau tidak, terus tak masuk tajuk kan. Jadi balik kita nak bagi sentuh sikit je. Akurban maknanya nak apa?
mengingati sejarah, mengulangi sejarah, menghayati sejarah, ataupun tadi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Selain tadi tanda syukur, tanda sebab dapat rezeki, betul? Maka yang kalau tolong angkat kira orang yang berkorban, dia kena tahu apa peristiwa dan rentetan yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Kerana bulan ini dikaitkan langsung dengan Nabi Ibrahim. Bukan kerana sembelihnya, tetapi yang paling utamanya kita nak ambil kira bahawa Nabi Ibrahim diberi ruang, diberi kesempatan oleh Allah melalui berbagai ujian. Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima oleh semua orang Palestin, semua orang-orang di kawasannya Babylon, ataupun Babylonia kata orang Indonesia. Kita sebut di negara Babylon. Maknanya seluruh negara ahli ataupun masyarakat dalam Babylon itu tidak menerima dakwanya Rasul Nabi Ibrahim, kecuali seorang. Siapa kakak? Tak tahu juga tu, tapi nak berkorban ni. Dan maknanya nak berkorban kerana kalau boleh dapat sikit kekuatan mengapa peristiwa itu diletakkan pada Nabi Ibrahim. Kenapa diminta Nabi Ibrahim berkorban? Kerana dia ada kaitannya dengan peristiwa rentetan di mana Nabi Ibrahim ditolak oleh kaumnya, ditolak oleh satu negara. Raja Namrud dan rakyatnya tidak menerima kecuali seorang. Siapa seorang? Ibunya. Ayahnya sendiri pun tolak. Nak tengok siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah uji. Maknanya ujian yang kita ada, yang kita dapat sekarang ni, besar ke kecil, berat ke ringan. Sebab itu kena tahu apa ujian berat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana ujian untuk membantu seorang hamba terus merasa kiblat hatinya hanya kepada Allah. Sebab itu kita kata dia tidak diterima oleh semua kecuali ibunya seorang, ayahnya pun tidak terima. Apa perasaan kita? Kita sebagai anak, jadi semua Nabi banyak, semuanya sedih, sangat sedih. Kalau Nabi Nuh 10 tahun dakwah dapat berapa pengikut? 1. 900 tahun dapat 10 orang. Banyak ke sikit? Sikit. Tapi Nabi Ibrahim langsung tak ada. Bayangkan. Nabi Ibrahim langsung tak ada yang ikut. Itu padanya utusan Allah. Kecuali ibunya saja seorang. Akhirnya pindah. Pindah. Ibu bawa isteri. Maknanya bila kita kata dia sudah menerima kenyataan bahawa dia ditolak. Sedih tak sedih? Dekat kita rasa dengan Allah? Semakin dekat ke semakin jauh? Maknanya walaupun dia diutus tapi ditolak, sehingga ke peringkat dia dibakar. Apa peristiwa yang menyebabkan dia dibakar? Kerana dia sudah memecahkan patung-patung kecuali satu. Ini kesedaran paling utama untuk membuka minda Raja Namrud dan seluruh rakyat. Tapi buka minda itu tidak diterima. Itu kebenaran. Nabi Ibrahim nak ajar apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran, maka ketika itu semua daripada raja sampai rakyat sedar. Bodohnya kita selama hari ini ya. Macam tu. Tapi atas dasar ego, Raja Namrud mempengaruhi rakyatnya tak payah percaya. Walaupun di hati masing-masing sudah rasa bodohnya aku. Nak tanya pada patung paling besar yang tak boleh cakap. Tapi tak nak tarik diri, tak nak ngaku salah. Kita ada tak perangai macam tu? Jadi mak lagi lah pula. Nak rasa betul berlaku. Padahal salah banyak juga. Jadi kena belajar dari peristiwa Nabi Ibrahim. Akhirnya apa perintah Raja Namrud? Minta maaf lah, terlarilah sikit pula. Tu macam mana gaya? Sebab esok dah nak start kan. Sebab Umi nak bagikan kekuatan kita berkorban tu kerana apa? Walaupun dia tolak dakwahnya, tapi dia tidak tinggal perintah Allah. Dia kata tak naklah aku jadi nabi, tak dia ikut. Tak naklah dia jadi macam Nabi Yunus, betul? Nabi Yunus ditolak dan merajuk bawa diri, betul? Nabi Ibrahim pun merajuk bawa diri juga. Ya Allah.
Akhirnya diberi hadiah, dapat isteri dan dapat anak. Betul? Jadi daripada Palestin terus pindah sampai ke Mekah. Apa yang Raja Namrud kata apa? Setiap rakyat yang mengaku aku sebagai raja kamu mesti memberi sumbangan kepada kayu untuk membakar raja, untuk membakar Nabi Ibrahim. Semua rakyat di luar bandar, dalam bandar diperintah, setiap rakyat. Termasuk satu kes ada wanita buta. Wanita buta duduk tepi hutan, banyak tidak kayu? Banyak. Dia nangis. Bila ditanya kenapa nangis? Kalaulah aku tak buta, aku juga dapat menyumbang untuk membakar Nabi Ibrahim. Patutnya dia syukurlah kalau ikut, tapi tak dapat hidayah. Aku menangis kerana aku tak dapat nak ikut perintah Raja Namrud untuk terlibat sama dalam membakar. Kerana tak mampu nak bagi kayu, tak mampu nak hantar kayu. Boleh nampak betapa tak terimanya utusan Allah. Disebabkan oleh nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tak ada hati-hati kita. Kadang nombor 1, nombor 2, nombor 3 buat hal kita pun ikut sekali sekapal. Ini antara benda yang kita nak angkat, bahawa pengorbanan adalah bukan hanya nampak sembelih tu je tak. Tapi nak diangkat apa pengorbanan lain. Ditolak, bayangkan. Dibakar, bayangkan. Boleh nampak? Maknanya kalau kita dah give up, dah lah tu buat panding kepala, betul? Tapi tak. Maknanya kita kata bagaimana Allah nak menguji seorang hamba supaya kiblat hatinya betul-betul 100% tak berubah atas apa pun yang berlaku. Jadi kita yang berkorban kena dapat kental ini. Perasaan, fikiran, keyakinan, keimanan yang paling kental. Ini tujuan Nabi cerita. Bukan nak saja nak lembang, sembang tak. Okay? Kemudian bila kita lihat juga peristiwa, masih lagi pengorbanan besar yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Berkorban meninggalkan isterinya Siti Sarah. Betul? Perjalanan ke Mekah bukan dekat. Apalagi bukan ada kenderaan, bukan ada kereta apa terbang apa sebagainya. Dan berpisah dengan anak. Dah umur 90 tahun baru dapat anak. Dapat pula anak, terpaksa berpisah. Ikut kedap lagi perintah Nabi, perintah Allah. Sebab itu yang berkorban kalau masih langgar perintah Allah, meaningless. Pengorbanan yang dia buat tak menunjukkan dia benar-benar dekat dengan Allah. Yang terjadi pada Nabi nak tunjuk dekat tak kamu, berapa dekat kamu dengan aku, berapa taat kamu dengan aku. Ni keyakinan yang nak ditampalkan pada yang berkorban. Bukan kerana duit lebih, bukan kerana apa-apalah. Nak dekat dengan Allah tu mesti diikut pertama dengan perbuatannya, dengan keimanannya, dengan ibadahnya, dengan kehidupan selepas berlakunya korban. Jadi korban bukan hanya sembelih kejap tu lepas tu selesai. Bagi daging, noneng-noneng habis, tak. Ini keyakinan konsep berkorban yang kita nak ambil kira. Korban tinggalkan negaranya, korban diketepikan, tak dipeduli, berkorban diri untuk dibakar. Sudah terbukti tak juga terbakar, betul? Tapi hati yang keras masih tidak mahu, sebab atas dasar ego tadi. Raja Namrud tahu dah Nabi Ibrahim tu macam Firaun lah. Firaun tahu yang Nabi Musa tu betul. Jadi kita ada tak ego itu? Itu yang kita paling takut. Kita nak semak balik, aku dengan Allah, apa pun hang kata, aku tetap dengan pendirian aku. Aku tetap dengan keyakinan aku bahawa tak ada yang lebih berkuasa selain Allah. Aku nak taat sepenuhnya atas apa pun jadi. Kalau ikut kita lah, hang ya Allah, dah didera, diseksa, dipulaukan. Kita rasa kalau di pulau apa? Saya sedih, dia tak tegur saya. Dia tak nak senyum dengan saya. Dia tak nak tolong saya. Nampak tak? Cepatnya. Walaupun kita dah solat berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh. Ini yang Umi nak cerita. Walaupun satu negara tolak dia, tapi tetap pegang. Aku hamba Allah, aku utusan Allah, aku nak berjuang untuk mengangkat
Walaupun harus tinggalkan tanah air, tinggalkan semua-semua. Okey? Jadi balik, ini keyakinannya sebenarnya. Sebab itu orang yang sudah berkorban, dia tidak akan lagi tergugah. Sebab itu nak tambah ilmu, supaya keyakinannya dia dah buat, dah tunjuk, dah buktikan itu adalah keyakinan yang tidak pernah balik halih lagi dah. Tak ada pernah goyang-goyang lagi dah. Ini ataupun kalau kata falsafah. Jiwa apa yang nak dibina kalau kita kata, oh, kenapa berkorban? Oh, nak dekat dengan Allah. Tapi dalamnya tak kental. Ujian Allah tak nak terima. Saja aku yang kena, ya Allah. Balik-balik aku, ya Allah. Aku solat tapi aku juga kena itu, kena ini. Nampak tak? Macam juga Nabi Ibrahim, kau kata aku utusan kau. Tapi kenapa engkau biar semua satu negara ni tak nak terima aku? Boleh nampak? Memberontak tak dia? Ada tak Nabi Ibrahim kata, aku tak nak jadi utusan kamu? Boleh? Ada? Tak ada. Jalan terus. Okay. Lambat dapat anak. Lambat. Dah tua dah. Udah dapat suruh pindah lagi. Ini pengorbanan jiwa yang sudah dilalui oleh seorang yang nak jadi kekasih Allah. Maka sebab itu kita kata, Nabi Ibrahim sudah tunjukkan pengorbanan, tinggalkan negeri dia, tinggalkan anak isteri, bawa isteri ke Mekah tempat tak ada orang, tinggalkan anak pula. Anak pula dijaga oleh seorang isteri, seorang ibu sahaja. Besar ke kecil pengorbanan? Sangat besar. Bukan lagi besar, sangat besar. Tak ada nabi yang diuji sebegitu berat sampai dibakar. Okay. Masih kata aku taat denganmu, aku tahu ini perintahmu, ini tahu ini kehendakmu. Boleh nampak? Dan tapi Allah kata aku belum nampak lagi pembuktian yang paling kental. Maka sekali lagi kalau kita sudah merasa yakin dengan Allah, dekat dengan Allah, Allah tak pernah berhentikan ujian, cabaran, kesulitan. Jadi jangan kata dah ibadah banyak, engkau solat banyak, zikir banyak, tapi tak tahan ujian bersapa. Jangan main-main. Semalam mengendalikan satu kes kalau satu kes gaduh-gaduh akhirnya dapat talak. Dah dapat talak lah. Nangis tak boleh tidur, tak boleh makan. Ya Rabbi. Masa gaduh nak cakai. Mi kata, ya Allah. Tu WhatsApp kat kita pula tu. Gambar orang nangis. Saya tak boleh makan, tak boleh minum. Apa? Tak pernah, kalau dekat memang kena lempang. Contoh. Apa nak kata sebab jauh? Nak tengok, kita kata, padanya dah ngaku pakai jubah sepanjang dah. Dah ngaku hamba Allah kurung-kurung yang lalu. Dah ibadah 40 lori dah. Tapi bila diuji, ini engkau yang tak. Tapi tu dah dapat, kenapa mengaum? Pelik tak? Patutnya syukurlah, ya Allah. Dah bergaduh puluh-puluh tahun. Contoh. Boleh nampak? Jadi apa yang orang yang bersedekah, orang yang berkorban nak kena bina dalam hati dia, nak kata dia dekat dengan Allah ni, dia lalu semua yang Allah bagi. Dia ikut semua yang Allah bagi. Bayangkan, kau nak tahu kekuatan doa. Nabi Ibrahim menjaga Nabi Ismail hanya dengan doa. Baru kita faham bahawa doa itu senjata. Doa itu ibadah. Doa itu kekuatan. Doa itu akidah. Ini kita bincang kemudian kot. Okey? Boleh nampak? Kalau kita fikir pakai otak lah, mak je bela kot. Bukan ada orang pun. Tapi kenapa bila Nabi Ibrahim kata, aku mimpi sembelih kamu. Kalau ikut hubungan, kau baru datang tiba-tiba nak sembelih aku. Jaga aku hidup, besar aku hidup. Nampak tak? Boleh tak iblis cucuk kat Nabi Ismail macam tu? Boleh. Nampak tak? Tapi kenapa jawapannya beyond expectation? Tak dijangka Nabi Ibrahim, silakanlah. Ini cara Umi menerjemah je lah, tapi itu inti utama dia. Silakan, mudah-mudahan aku jadi anak yang taat. Padahal mak aja jaga kot.
Saya seorang dia, saya ibu tunggal, jaga anak, payah. Saya kerja, saya begitu, saya begini. Ingat Siti Hajar tak bekerja ke? Siti Hajar tak berusaha untuk makan. Betul? Bermakna sekali lagi, jagalah anak. Dan di mana pun kita berada, doa jangan tinggal. Sebab itu bila kata, kenapa macam mana Nabi Musa jadi Nabi Ismail jadi mana anak yang paling taat, paling beriman dengan Allah. Padahal tak jumpa ayah pun. Boleh nampak? Nak beritahu pada semua ibu tunggal. Kalau banyak doanya, kalau minta dengan Allahnya banyak, berserah dengan Allahnya banyak, anak baik ke beragam? Baik. Tapi sebab dia tak tahu doa itu adalah akidah. Doa itu adalah perjanjian. Doa itu tanda kamu ada bos. Jadi Nabi Ibrahim mendidik anaknya hanya melalui doa. Jadi sekali lagi, doa itu senjata, doa itu alat, doa itu apa kita kata keyakinan kita ada bos. Boleh nampak? Ini yang kita nak kena faham. Dapat anak yang akur, siapa yang ajar? Allah ajar. Siapa yang didik? Allah didik. Tapi berkat doa dari si ayah. Oleh itu prinsipnya, setelah anda layak untuk berkorban, bermakna tolong minta bimbingan. Nak pakai apa dia jiwa, dapat kekuatan sebagai jiwanya Nabi Ibrahim. Lalu saja apa saja ujian, jalan. Terima walaupun tak pakai logik akal. Okay? Mimpi membunuh anak tu logik tak? Kalau orang bukan Islam kata, itulah Nabi engkau sesat banget. Okay? Kalau bukanlah Quran sebagai bukti. Bukanlah kalau bukan keyakinan Nabi Ibrahim sebagai bukti. Okay? Nabi Ibrahim berjaya membuktikan seluruh dunia sampai akhir zaman bahawa yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan bagi sebab everything. Jadi sekali lagi, jangan main-main. Orang yang sudah berkorban, kalau doanya sikit, nak rasa dekat dengan Allah tapi tak minta apa-apa, kong. Boleh faham? Bila kamu berkorban untuk dekat dengan Allah, untuk taat dengan Allah, untuk syukur dengan Allah, tapi tak pernah angkat doa yang sungguh-sungguh, doa yang benar-benar mustajab. Cari buku doa-doa mustajab. Walaupun pendek doanya tapi mustajab. Itu yang kita nak cari. Sebab kita sudah membuktikan dan bersyukur jadi hamba Allah, dapat rezeki dan sudah berkorban. Tapi maknanya pada orang Malaysia, berkorban ni sembelih dah selesai. Lantaklah lagi nak bagi mana pun tak apa. Pun letih juga. Bagi orang masjid urus. Okey. Ini benda-benda yang pada umi yang besar sekali, hari sekali untuk Zulhijjah ialah berkorban. Jadi berkorban boleh di mana-mana, tak kisah. Ada yang kata kena tengok darah, yang gitu nak gini. Mana yang sempat? Mana yang boleh tengok terbaik. Okey, mana yang tak boleh buat macam mana? Keluar negara murah sikit, orang duit sikit, ambil luar negara le. Orang juga kono, betul. Yang dalam negara pula dahlah 700.5. Nak kena tengok, ya Allah payahlah pula. Tak tengok juga kesudahnya. Okey, mudah-mudahan sedikit yang kita buat, maka kita kata amalan di 9 hari pertama Zulhijjah adalah merupakan satu daripada amalan yang sangat-sangat dituntut ataupun yang sangat-sangat diangkat Allah melebihi pahala-pahala jihad ataupun bukan jihad je, maknanya perang. Kalau jihad tadi banyak jihad lah, tapi jihad fisabilillah ini ataupun jihad kerana peberang ini merupakan satu jihad yang paling besar. Kecuali dia pergi perang dan mati. Itu memang tak boleh tanding lah. Okay? Tapi kalau dia berperang mengikut Rasulullah, kemudian hidup dan balik, pahala 9 Zulhijjah 1 sampai 9 Zulhijjah ni lebih besar daripada apa yang dibuat oleh pejuang-pejuang tadi. Okey, selesai yang itu. Ini hutang lah kiranya pada umi. Harap-harap kita dapat selesai hutang kita. Jadi kita kata menyemak zikir kita. Apa makna zikir? Tembak je lah. Ingat Allah lagi. Satu je dah. Bersyukur lagi. Kenapa zikir? Ada yang tak berzikir?
Gila. Okey. Maka kita nak membaharui, menambah sedikit lagi. Kalau kita kata zikir untuk ingat Allah, zikir untuk dekat dengan Allah, jadi tolong ambil kekuatan daripada apa yang dituliskan ataupun yang dicatatkan dalam surah apa kita kata surah Al-Munafiqin ayat 9. Okey, Al-Munafiqin yang dihuraikan oleh siapa di sini yang huraikan? Okey, Ibn Qayyim. Okey. Apa itu zikir? Supaya bila kita faham zikir itu apa, kita tak ada main buta gitu. Okey. Pertama kita kata zikir adalah santapan rohani. Santapan, perkataan santap, makan. Santapan maknanya makanan. Kalau kita sebut santapan, dia hidang macam mana agak-agak? Maknanya kalau kita kata ini santapan, maknanya dihidang secara paling istimewa, santapan diraja, santapan jiwa. Jadi maknanya kalau kita kata santapan, maknanya dibuat dengan cermat, disusun dengan baik, difokus sepenuh hati. Boleh nampak? Itu istilah santapan. Okey? Maka kita kata tidak ada santapan rohani, bukan santapan fizikal. Santapan rohani maknanya apa? Fokus 100% pada perasaan, pada jiwa dan perasaan. Pada jiwa dan perasaan, bukan pada bibir, bukan hanya pada lisan semata. Ini kekuatan pertama yang minat. Maknanya kita mengingat Allah dengan hati. Kalau kita belajar kenapa kita ngantuk? Sebab Allahnya tak ada di hati. Kita tak nampak, tak rasa malaikat tengah fokus pada kita, kamera CCTV-nya. Jadi kita kata mengingat Allah dengan hati dulu. Pertama dengan hati, kedua baru dengan lisan. Menyebutnya dengan lidah, menyebutnya dengan ataupun secara lisan. Jadi tolong ambil kira kalau kita kata subhanallah, yang sebut mana dulu? Hati dulu ke bibir dulu? Okay. Artinya yang disebut mesti terasa di hati. Kalau orang marah kita terasa hati sangat. Awak aku tak senang balik kampung. Doktor, suami saya suruh balik kampung. Apa maknanya? Buat apa cari-cari mana nak balik-balik, tak nak balik dah, duduk dan diam. Betul? Maknanya dia nak cakapkan saya ke doktor. Memberi makna tu. Okey, makna kita kata kalau kita kata menyebutnya pakai hati dan diikuti dengan lidah, maknanya lidah dengan hati sekapal. Okey, seiring. Lidah sebut, hati sebut, hati sebut, lidah sebut. Sebab yang pertama ialah hati. Jadi sambil duduk-duduk ni hatinya zikir. Okey, baru tak ngantuk. Tapi sebab hati kita duduk tak berzikir, hati, lidahnya mungkin berzikir. Tapi hati tak berzikir, jatuh tasbih. Mana tasbih tadi? Apa sebab? Apa sebab tasbihnya jatuh? Tidak sungguh terlena pula tu. Okey. Jadi ini kekuatan. Jadi jangan lagi suka sangat tek tapi hati entah ke mana-mana. Ingat dunia, ingat pasal malam, ingat pasal siang, nak coket, macam-macam ingat. Okey. Itu pertama. Tolong betulkan balik. Kita dah banyak zikir ni tapi muka berturun-jam juga lagi. Hari-hari zikir dan tapi muka belum terbukti di wajah. Sebab apa kita panggil impact, kesan. Kesan zikir mukanya apa? Tenang. Kalau tak senyum pun orang tak takut. Tak senyum tapi takut orang tengok. Ikut pula mata pula. Jelin yang kulu gila. Okey. Maka sekali lagi tolong bangun kekuatan. Selagi kita belum jumpa wajah
air muka tenang, bermakna zikir kita masih terapung-apung. Belum lagi nak menjadikan dia sebagai zat untuk membuat kita sihat. Apa sebab kita perlu tenang? Hanya mereka yang balik jumpa Allah dengan tenang akan dijanjikan syurga. Jadi kalau nak syurga di dunia, tolong pastikan wajah kita, perasaan kita, otak kita, hati kita dalam keadaan tenang. Apa tanda tenang? Apa tanda redha? Itu semua kerja hati tu, redha, tenang, kan? Orang yang tenang, apa saja berita yang sampai kepada dia tidak membuat dia anak kamu kena langgar. Ya ke? Ya Allah, macam mana dah. Okay. Umi dulu kes ni kereta turun gaung. Okay. Kereta ni sebab kalau kalau siapa tahu lembah pantai punya institut bahasa tu atas bukit. Bayang kereta ni dari atas bukit pion turun bawah. You bayang je eh. Suami tengah di bilik mesyuarat. Minta maaf lah ganggu. Nak bagi tahu. Apa sih? Orang yang dalam mesyuarat cegang. Kereta doktor dah jatuh ke kau. Ni boleh gelak kan? Loh. Macam mana boleh jatuh? Tak tahu. Memang adalah benda-benda sebab ada majlis atas tu dulu ambil pagi tu, jadi mungkin ada yang bersandar-bersandar dan sebagainya. Sampai ketua jabatan terperanjat, kereta jatuh, you gelak lagi. Boleh nampak contoh. Bukan kata baik, no dah. Sebab dah jatuh dah, apa nak gelang kabut, betul tak? Kita kan boleh angkat sendiri, betul? Jadi bos kata, bolehlah keluar, pergi tengok je macam mana. Dengan bahagianya lah cara. Siapalah agak tahu ada kerin kat mana, ada gitu gini. Udahlah kerinnya mahal, benar orang masa itu 300. Duit dalam beg ada 150. Nak cari mana pula. Masa itu makan ada cucuk-cucuk ni. Zaman-zaman itu. Okey. Apa terjadi? Ya Allah, aku tak tahu nak buat macam mana ni. Ya Allah. Bahagilah sikit pertolongan ya Allah. Suami pun pergi tinjau. Loh. Student-student yang tengok kata, loh, Mi boleh senyum, boleh gelak, kereta jatuh kamu. So nak buat macam mana? Tak kena nangis, dia kau boleh naik balik. Contoh. Jadi kita, ui sabarnya. Contoh. Orang kata kita dalam perut tak tahu macam mana, betul? Tapi kita mampu untuk kawal sikit perasaan. Walaupun kita tahu nak balik macam mana, kereta kenyuk macam mana, nak repair macam mana kan. Tak payah fikir masa tu. Ceritanya macam mana nak naik kereta. Boleh nampak? Akhirnya apa terjadi? Tak nak jaga, nak panggil keren tak sempat, dah pukul 5 traffic jam. Keren kata tak boleh jalan, sekarang jalan jam. Loh. Student yang ramai-ramai tadi cari tali. Apa buat? Tarik. Itu sebahagian daripada nikmat-nikmat lah jadi cikgu. Okey, habis cerita. Nak jumpa namanya tenang. Tenang tak boleh buat-buat. Macam juga nangis, macam juga nak ketawa. Boleh buat-buat tak? Pilihan Allah. Siapa nak nangis, pilihan Allah. Siapa nak ketawa, pilihan Allah. Jangan berlebihan. Tu Allah bagi tu. Dah lah tu. Sikit dah lah. Sebab ketawa apa? Tutuplah mulut, tak payah biar dia lebar-lebar. Okey. Okey. Habis cerita, nak dapat yang namanya tenang. Maka zikir merupakan satu santapan rohani yang boleh membekalkan yang namanya ketenangan untuk layak menjumpa sakratul maut dalam keadaan tenang. Latihannya, kita tak pernah terperanjat dengan apa yang terjadi di bumi, yang terjadi pada diri kita. Nampak tak? Jangan belajar terperanjat sampai kawan Umi ada kilang rotan di Sungai Penchala. Okay. Sebelah tu masjid. Kilangnya terbakar. Okay. Orang bagi tahu kilang kamu terbakar. Terus subhanallah. Seolah-olah tak ada apa-apa. Tak tahu ini gila punya orang ni. Kilang kamu terbakar.
Habis ke juga zikirnya. Nyenyo, 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 nyenyo. Habis tu barulah jalan-jalan pelan-pelan. Orang keliling yang tengok terbakar. Ya. Tak ada orang bagi tahu ke? Ada. Allahu Akbar. Nak tengok orang yang dapat ketenangan. Salut okay? Itu kekuatan. Kalau boleh, tapi orangnya memang warak lah. Sedekahnya 40 lori. Non-stop sedekah. Itu satu yang Umi belajarlah daripada kawan-kawan. Jadi kalau nak dapat tenang selain daripada berzikir, tolong banyak sedekah. Okey. Kedua, kita kata bila kita kata santapan rohani, maka kita kata dia tidak boleh jika tidak, apa jadi kalau tidak berzikir? Apa jadi jika tidak berzikir? Bukan kosong lagi. Okay? Jasadnya sama seperti mati. Nak bagi tahu besar dan pentingnya berzikir. Siapa tak berzikir, tak seronok zikir, tak sabar zikir, tak sempat zikir, bermakna dia biarkan jasadnya mati. Sebab yang menghidupkan jasad ni apa? Roh. Roh bukan zikir. Yang menghidupkan jasad adalah roh. Tadi kita kata zikir ialah makanannya roh. Rohani itu roh lah. Okay? Jangan roh bayangkan, ya Allah, tentoyang, itu satu hal juga. Okay, roh tak boleh balik. Orang mati tak boleh balik naik ke atas bumi. Kalau ada orang meninggal, semalam saya nampak dia. Rasa macam dia datang jumpa saya. Ingat dari kecil-kecil dulu apa? Bila orang meninggal, seminggu rohnya masih ada kat rumah lagi. Jangan buat macam. Sampai tempat baring dia tu pun, tempat tidur tak boleh usik. Kenapa tak boleh usik? Dia ada lagi kat sini. Kalau tak belajar mati sesak barat gitu. Dia masih ada, jangan sebut banyak-banyak pasal dia. Jangan cerita buruk dia, jangan gaduh. Sampai tilam dia tak boleh langkah. Masya Allah, tapi bila kecil kan. Bila kecil tu kita buat dek je lah, tak masuk dalam kepala pun. Ya ke? Ben ya ke je lah. Padahal dia tak akan kembali lagi. Hantu ke puan polong ke apa ke, kita nampak ke apa ke. Oh, dia tengah balik lagi ni, seminggu dia pulang alik je. Loh. Takut tak kita? Ya amat takutnya. Okay. Tak tahulah apa filosofinya. Tapi nak bagi tahu kalau orang mati tu ada lagi seminggu di rumah. Loh. Okay, itu salahnya. Sangat salah, tapi kita masih tu akur je lah. Jangan lalu kat situ, jangan langkah kat situ. Apalagi nak baring, ya Allah. Mana ada apa-apa. Kamu jangan melangkah, kamu jangan degil. Kamu Allah, masuk roh dalam badan kamu kan macam mana? Masya-Allah. Okay? Jadi sekali lagi, zikir penting untuk makanan jiwa, makanan rohani, dan roh kita ni menghidupkan jasad. Bermakna kalau tak ada hidangan, tak ada juadah, tak ada santapan pada roh, pada rohani, bermakna jasadnya seperti mati. Jadi yang kita paling takut, nak mati jasad ke mati hati dulu? Nak mana dulu? Kalau mati jasad, matilah hatinya, betul? Tapi bila kita belajar tentang Imam Ghazali kata ada hati yang sihat, mati yang sakit, hati yang mati. Boleh nampak? Jadi hati yang mati ni kita jadi ganah, lebih ganah dari serigala. Sebab itu bila kita jasadnya mati, jasadnya tidak lagi mahu taat dengan Allah. Tak nak lagi buat baik, tak nak lagi sedekah, tak nak lagi nak bantu orang, tak nak lagi. Maknanya dia jadi manusia paling zalim. Okey, itu yang kita paling takut. Okey, jadi kita katakan kenapa perlu berzikir? Kerana kita nak hidupkan jasad. Nak bantu santap supaya hidup roh kita tidak mati disebabkan tidak berzikir. Okey? Kemudian kita kata zikir sangat penting kerana kita harus membina keyakinan, kerana dia jadi perantaraan antara kita dengan pencipta. Sebab itu kalau tidak berzikir, maknanya kita tak ada buat connection apa-apa. We have no contact. Tak ada lain lah dengan Allah. Sebab itu kita kata tanda orang ada Allah, dia sentiasa mengingati
Allah. Jadi mengingati Allah boleh buat macam-macam cara. Paling utama zikir. Sebab itu lepas solat zikir, lepas apa benda zikir, sambil duduk zikir. Sebab itu di pesan Nabi, kamu boleh zikir duduk, berdiri, baring. Betul? Nak bagi tahu bahawa zikir itu kamu nak endorse, kamu ada bos ke atas. Bila nak telefon bos, bila nak bercakap dengan bos, bila nak ingat bos, masa kita berzikir. Jadi tak boleh berzikir masa mata dah tengah-tengah, setengah mati, setengah hidup ni. Tak boleh sambil sandar-sandar. Dah mana telekuk, mana tasbih. Ini yang tujuan Umi buat ni. Nak bagi tahu bahawa zikir itu kita sedang bertali hayat dengan Allah. Macam kita tengah bercakap dengan kawan, tiba-tiba anak bising ke tak? Pergisan dia tak, ibu tengah cakap ni. Yes. Betul tak? Jadi zikir kita sedang berhubung dengan Allah. Maka tak boleh dalam keadaan riuh-riuh rendah, dalam keadaan kita tak sihat. Ini masa zikir bila? Masa ngantuk. Jadi kalau nak berzikir, tolong dalam keadaan sehat walafiat. Kalau lepas solat rasa letih, minumlah apa yang patut dulu supaya kamu betul-betul dapat duduk atas sejadah kamu dalam keadaan segar. Dalam keadaan tahu dan keadaan sedar. Kamu sedang berunding, kamu sedang berbincang, kamu sedang berhubung dengan penguasa anda, dengan pencipta kita, dengan big boss kita. Okey? Maka kita katakan kalau tak berzikir, okay, sama ada sikit ataupun kalau tak berzikir lah, tak rasa sibuk dengan zikir, bermakna hatinya sudah mati. Itu yang muka jadi keras, cakap jadi keras, mata jadi keras. Sebab hatinya mati. Okey. Kemudian kita kata zikir juga membantu kita berhubung dengan alam ghaib. Apa maksud alam ghaib? Bukan hantu-hantu, jin-jin, polong-polong ni bukan. Bila kita alam ghaib, artinya kita rasa tak ada Allah. Rasa nampak tak? Tak nampak jasadnya, tapi tahu kehadirannya. Betul? Kemudian kita kata, oleh kerana itu kita kata, zikir membantu kita terus sentiasa berhubung dengan alam gaib. Syurga itu alam gaib, betul? Neraka itu alam gaib, betul? Kenapa berzikir? Nak elak supaya tidak tercampak ke neraka, betul? Jadi orang yang jarang memikirkan alam gaib, dia tak rasa berzikir itu penting. Aku nak masuk syurga. Okay? Sebab itu kita kena belajar apa lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada zikir. Selain daripada itu, kita kata zikir juga boleh menolak bencana. Kalau patut dapat kemalangan dengan berzikir, sebab itu naik kereta zikir. Sebut nama Allah. Ini belum cerita pasal berzikir dengan nama Allah ni. Okey? Berzikir menolak bencana ataupun menyingkirkan bencana supaya tidak jadi terlalu besar. Sebab kita ada takdir, betul? Takdirnya hari ini kamu kena ada kemalangan. Tapi oleh kerana pemilik ini selalu berzikir, banyak berzikir, maka kemalangan tetap berlaku tapi gesel saja kereta tu. Dapat mengelak daripada orang yang luka, orang yang mati, terlanggar lebih serius dan sebagainya. Ini kekuatan yang kita nak angkat kerana dia boleh mengurangkan bencana dan mengurangkan kesan musibah. Sehingga musibah itu jadi ringan. Okey, jadi ringan. Itu kekuatan yang kita nak angkat. Kemudian kita kata zikir juga menjadi pelindung kepada musibah-musibah yang akan datang. Jadi maknanya kita dah buat protection daripada awal supaya kita tak terkena. Sebab itu ada orang kena COVID, ada orang tak kena. Betul? Betul ke tidak? Jadi yang tak kena jangan sombong. Dia tak kena masa ini, kena akan datang. Kalau dia mampu terus meneruskan amalan zikirnya, maka tak datang. Sekarang ni ada lagi tak COVID? Ada. Kalau ada, hati-hati. Aku belum kena lagi. Kalau aku belum kena, maka nak elak macam mana? Banyak-banyak zikir. Kita belum bincang apa jenis zikirnya. Okay?
Kemudian kita juga nak faham bahawa kita kata zikir merupakan taman-taman syurga di dunia. Ini kita kata nak jadikan syurga di dunia yang kita Rabbana atina fid dunya tu. Okay, baru wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar tu. Maknanya kita nak rasa dunia ni tenteram dan baiknya macam dekat-dekat macam ke syurga. Kita nak merasa bahawa dunia ini memberi ketenteraman kepada kita. Ini kekuatan. Jadi kita kata dia orang yang berzikir dalam majlis zikir sekarang ni dah sangat banyak dikendalikan atau dilaksanakan majlis-majlis zikir. Okey. Ni kita kata tapi kita nak tengok pula zikir kamu itu bagaimana. Jadi makna kita tadi kita kata zikir merupakan taman-taman syurga di mana penghuni yang berzikir itu berada seolah-olah di taman syurga di sini. Dan zikir juga merupakan amalan terbesar ahli-ahli syurga. Okey. Dan yang ketiga, yang seterusnya kita kata zikir merupakan satu modal kamu berniaga dengan Allah. Kalau kita bermodal berniaga maknanya kita selalu ingat, selalu sebut, okey. Kemudian dia modal kita kata dia merupakan taman syurga. Kemudian kita kata zikir membuat hati yang sedih pilu tersenyum gembira. Kerana zikir mampu menghantarkan perasaan sedih itu kepada Allah dan dirawat. Okey. Dan yang seterus sikit lagi, zikir merupakan kebun yang kamu bina. Okay? Merupakan kebun-kebun yang kamu bina yang nanti kamu nak petik hasilnya. Bermakna tidak pernah ada zikir yang kosong. Okay? Itu sebagai ada banyak lagi sebenarnya bolehlah dibaca sendiri di mana-mana. Tapi yang paling penting zikir apa yang kita, macam mana cara zikir yang sebenar. Apa zikir paling mahal? Subhanallah. Maknanya kalau kita kata berzikir paling mahal harganya ialah berzikir dengan nama-nama Allah. Itu nombor satu. Sebab Allah dah janji siapa berdoa dengan nama Allah, Allah angkat. Betul? Tetapi apa yang kita hendak ialah mentadabbur zikir yang kita baca. Apa maksud mentadabbur? Kita pertama faham Subhanallah maknanya maha suci Allah. Betul? Bukan maha suci kita, maha suci Allah. Kalau dalam atas nama Allah apa nak ada suci tak apa? Nama Allah apa nama yang suci? Ya apa? Ya Kudus. Boleh nampak? Jadi kalau kita kata maha suci, Subhanallah maha suci Allah. Bila maha suci Allah bermakna Allah tak ada yang tidak suci. Jadi kekuatan berzikir dengan Ya Kudus, Ya Kudus kata ambil kita kata yang bersih, maka kita kata Allah yang maha suci. Apa kesan? Maknanya macam mana kita nak berzikir dengan Ya Kudus tadi? Pertama kita faham Ya Kudus itu adalah nama Allah. Kedua kita faham maknanya Ya Kudus itu maknanya paling suci, paling bersih. Maka kita yang mengamalkannya, boleh faham? Bangun kekuatan paling suci itu dengan kita. Hatinya suci, lidahnya suci, matanya suci, telinganya suci. Amalannya suci, pergaulannya suci. Selain daripada makanannya suci, baru Ya Kudus itu berfungsi pada kita. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi kita tetap kotor,
Kita tetap bohong, kita tetap buat jahat, kita tetap buat dosa, kita tetap ada dengki, kita tetap dendam, rasa-rasa subhanallah tu jalan tak kat kita? Berfungsi tak dia? Mahu tak Allah nak sucikan hati kita? Tak mahu. Sebab itu ramai orang berzikir, sambil-sambil sandar-sandar ke dinding. Nak banyak zikir. Saya nak zikir 10,000, 15,000. Tetapi apa yang dia zikir itu tak ada dalam kepala dia. Kalau kita kata Allah yang Maha Suci, kita tak bolehlah setara dengan Allah. Betul? Kerana Allah itu atas-atas lagi. Maknanya mensucikan segala yang ada. Kita ni nak sebut nama Allah, kita nak rasa, pertama aku nak sucikan diri aku. Sebab itu bila kata subhanallah, Maha Suci Allah, aku kotor ya Allah. Bantu sucikan aku ya Allah. Bantu sucikan lidah aku ya Allah. Bantu sucikan mata aku ya Allah. Sucikan rezeki aku ya Allah. Sucikan sedekah aku ya Allah. Sucikan ibadah aku ya Allah. Baru satu zikir subhanallah. Tetapi kalau sebut juta-juta subhanallah, tapi makna dalam kehidupannya tak ada. Dia tak kisah rezekinya macam mana, dia tak kisah mulutnya macam mana, dia tak kisah anaknya macam mana, dia tak kisah perkataan yang dia cakap hari-hari macam mana, dia tak kisah hatinya tersimpan benda baik ke benda buruk. Boleh nampak? Maka subhanallah tadi tak mahu lekat ke kita. Boleh faham? Artinya kita kena faham apa yang itu yang termasuk tadabbur tadi. Apa nama Allah yang paling banyak disebut? Nama Allah. Ya Rahman ya Rahim. Okey, kita nak pakai ya Rahman ya Rahim ke tak? Walaupun sayang Allah itu, pemurahnya Allah itu kita tak boleh banding, betul? Tetapi sebagai hamba, okey, paling sikit ya Allah ya Rahman ya Rahim itu, ataupun kita kata nama yang Bismillahirrahmanirrahim, betul? Dipakai pada setiap surah kecuali surah Taubah. Makanya kita kata untuk kamu pakai ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk jadikan zikir ya Rahman ya Rahim itu berfungsi. Berfungsi artinya faedahnya ke kita. Boleh nampak? Maka apa yang dimaksudkan mentadabbur nama-nama Allah. Mi dengar kalau lepas baca Quran sebut nama Allah kan? Nas'aluka ya. Betul? Kita sebut, kita zikir, tapi kita tak pernah amal, tak pernah ada sifat itu. Yang penyayang dan pengasih, ya pengasih dan penyayang, betul? Kita ada tak pengasih tu? Bukan ilmu pengasih. Ada ke tak ada? Kalau ada, banyak ke sikit? Sikit, sekejap ada, sekejap hilang. Tengah elok kucing tu tolak pakai tangan. Tengah sakit hati tolak pakai apa? Letih weh oi. Okay? Maka mengapa zikir yang kita buat selama ini tidak membekas jadi tenang? Kerana kita tidak mentadabbur ayat-ayat itu. Ataupun nama-nama ya Rahman ya Rahim, yang pengasih dan penyayang. Aku ni tak pengasih, macam mana agaknya aku nak dapat kasih sayangnya Allah? Aku ni tak penyayang, macam mana aku nak dapat perasaan penyayang itu? Boleh nampak? Sebab itu kita sampai ke sudah, ya Allah. Ada nenek, kalau ikut prinsip nenek dengan cucu, lembut ke kasar? Sayang ke tak sayang? Ada tak nenek yang garang-garuk dengan cucu? 4 lori. Boleh faham? Akhirnya cucu tak nak jumpa nenek, nenek tak dapat jumpa cucu. Kerana kita sebut ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, tapi kita tak tahu cirinya. Sebab kalau kata Ar-Rahman Ar-Rahim, betul? Atau kita kata ya Allah ya Latif. Maksudnya apa? Kalau anak begik sangat, kalau suami garang sangat, kalau jiran garang sangat, banyak-banyak zikir ya Latif. Tapi kita zikir ya Latif tak jadi juga, lembut keras gedegok juga. Apa sebab? Sebab yang berzikir itu tak ada lembutnya.
Boleh faham tak? Yang kata-kata tadabbur nama-nama Allah. Baru nama-nama Allah itu berfungsi untuk bantu kita. Kalau dia kata, okey, siapa yang berzikir dengan nama Allah itu antara yang paling kelas katanya. Boleh nampak? Tapi yang kita nak, kita dah tadabbur belum nama itu. Sama juga kita baca Quran. Betul? Jadi maknanya mentadabbur makna-makna itu akan menjadikan, okey, menjadikan zikir kita itu bantu kita. Okey? Sebab itu bila kita kata siapa memberi, the more you give, the more you get. Betul? Siapa pemurah dia dapat, dia kaya. Betul? Siapa nak jadi pemurah angkat tangan? Siapa pemurah angkat tangan? Tak berani oh. Betul? Allah itu maha pemurah. Kalau kamu nak dekat dengan Allah, kamu mesti jadi pemurah. Walaupun berkorban dah tadi nak dekat dengan Allah. Tapi kedekutnya rabi letih juga. Ada juga daging kurban dia bagi kat keluarga dia je, tak nak bagi kat orang lain. Ada. Ada yang separuh simpan untuk pakai, ada. Betul? Jadi sekali lagi kekuatan. Kalau ndak pemurah, nak jadi, nak guna Allah yang maha pemurah dan maha penyayang, pemurah itu mesti kita ada dulu. Pemurah senyumnya, pemurah doanya, pemurah sedekahnya, pemurah tegurnya, pemurah hubungan dengan sahabat-sahabatnya. Ini kekuatan yang akhirnya kita jarang-jarang berzikir dengan nama Allah. Boleh faham maksudnya? Tadabbur nama-nama Allah. Tadabbur zikir-zikir yang kita nak pakai tadi. Tadabbur maknanya kita pakai dulu, kita nak dulu jadi seperti orang yang lembut, maka baru boleh doa ke anak lembut. Ya Allah doktor tolong doakan sikit dari cucu saya ni keras benar, begitno. Tengok neneknya pun sama lebih kurang. Macam mana cucu nak lembut? Contoh, ramai orang minta doa-doa. Kata doa nenek itu nombor satu hebatnya. Setiap kali makan, ini nak bagi lembut, ini nak bagi cantik, ini nak bagi pandai. Sebab itu suap cucu tu sangat dengan gembira. Sini. Sikit je lagi ni, macam ni. Kan masih dulu ada orang jual apa? Bagi suap cucu jalan-jalan, betul? Apa sebab jalan-jalan? Nak bagi cepat. Habis kalau duduk bersila. Tapi lah ni nenek sibuk-sibuk belaka. Tak sempat nak suap cucu. Tapi kalau suap pun, kita suap, ya Allah ini nak bagi sembuh. Kalau suap orang sakit, betul? Apa doa kita? Ini nak bagi baik, ini nak bagi sabar, ini nak bagi tenang. Kalau dia dapat 5 suap pun, dapat sabar, dapat tenang, dapat, itu dah high class dah. Setiap suap tu ada maknanya. Boleh faham? Jadi siapa yang menyuap orang, buat cucu, tolonglah ambil kira. Pakai sudu ke tak pakai sudu ke lain cerita. Tapi kalau boleh pakai tangan terus. Sebab tangan dia ada magnet, betul? Ada enzim yang sangat hebat untuk cucu-cucu kita. Kalau tidak, neneknya pun garang tak habis. Zikirlah, ya latih ke mana pun. Ya latif, tulis sembuh lah, bubuh air sikit ni. Bagi ya latif. Tak mahu je dia. Okey. Sebab itu sekali lagi ramai orang letih berzikir. Apa sebab orang letih berzikir? Tak rasa kesannya. Bila tak rasa kesannya, kita cepat ngantuk. Subhanallah, subhanallah. Nak dapat 33 pun letih weh. Apa lagi nak dapat 100? Betul? Okey, itu dia antara perkara yang Pak Domi yang kita nak sentuh, kita nak perbaiki balik, bukan benda baru pun. Okey? Sebab kita kata zikir merupakan jalan yang paling besar, jalan yang paling luas, jalan yang paling ringan. Ringan ke berat? Jalan yang paling ampuh, kata Allah, untuk paling besar terbuka dan antara Allah dan hambanya, selagi pintu-pintu tidak tertutup. Bila tutup pintunya? Okey, jadi sama ada kita tutup dulu, kita berangkat, ataupun datanglah macam-macam. Kadang-kadang Allah tutup kekuatan, kadang-kadang Allah tutup ingatan, kadang-kadang Allah tukar. Sebabnya kita tengah warak macam, bukan warak lah, kita tengah baik lah, baik kan? Semua orang baik kan? Allah boleh bagi dia anytime pusing Okey, kita sampai lupa kita ni dah pergi kuliah, kita ni dah jumpa macam-macam ustaz, betul? Sebab itu kita kata zikir membantu kita menggunakan kekuatan-kekuatan tadi agar kita terus dekat dan rapat dengan
Allah dalam apa keadaan sekalipun. Okey. Kemudian kita kata orang yang paling zalim. Okey. Siapa orang yang paling zalim? Firaun. Orang yang paling zalim ialah orang yang tidak bagi apa-apa pada dirinya. Orang yang paling susah berzikir. Kalau zikir susah, ibadah lain lagi susah. Betul? Jadi mudah-mudahan kita kata kekuatan yang kita nak bangun ialah kita nak merasa nikmat-nikmat yang Allah bekalkan dalam berzikir. Semoga zikir menjadi benar-benar merawat diri kita. Okey, ada soalan sakit ni? Okey, kita patut berhenti 10 suku rupanya ya. 10.30. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, semua paling senang. Okey. Jadi sebab itu sekali lagi kita kata bangun balik. Ya sayang. Artinya tadabbur tu kita faham benda tu kita. Tadabbur maknanya apa? Kita tahu, kita faham dan kita pakai. Baru tadabbur. Bukan kejap tu nak sebutnya. Katalah kalau aku sebut ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati sebut ya Allah, mulut sebut ya Allah. Okey? Tapi kalau kita kata nak makna Allah tu memang nama paling unggul. Tak boleh dia bagi makna. Memang itu Allah punya kan. Tapi kalau kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi ada makna. Sebab itu kita kata nama-nama Allah bukan semua boleh pakai pun. Al-Mutakabbir takkan nak boleh pakai, betul? Jadi maknanya kita kata ada lebih kurang 40 nama Allah yang boleh kita tadabbur dan kita pakai dan akhirnya menjadi sebahagian dari sebab untuk dapat dekat dengan Allah. Okey. Sebab itu contoh kita katakan yang Malik yang berkuasa, kita payah juga nak kuasa banyak, betul tak? Jadi maknanya ya sabur, kata kita yang maha sabar. Jadi nakkan ya sabar itu, ya sabur itu jadi kekuatan bagi kita nak berubah jadi sabar, kena faham. Kita faham sabar, sabur itu maknanya sabar, betul? Tapi pada kita pakai tak? Dalam harian dia ada tak? Kalau tak pakai bermakna kita tak tadabbur. Boleh faham? Bukan masa zikir tu nak sebut, tapi kita pakai dalam kehidupan. Kalau kita berzikir untuk ya sabur, maknanya kita dah jumpa sabar tu dulu dalam amalan harian, dalam perangai hari-hari kita. Boleh jelas? Okey, macam juga ya latif. Kalau kita keras gedegak tapi nak zikirnya ya latif, tak mau lembutnya. Okay? Kita latih dulu. Ya Allah, Engkau yang maha lembut, bantu aku untuk jadikan lembut ni sebagai sebahagian daripada karakter. Itu maknanya kita tadabbur. Dan kita pakai terus. Mungkin boleh, mungkin lepas, mungkin tak lepas, mungkin sangkut, mungkin tak sangkut. Tapi akhirnya nanti dia menjadi karakter kita. Boleh faham? Sebab itu harus melihat semua zikir kita dengan cara mentadabburnya dulu, kemudian baru pakai. Jangan zikir tak faham. Okay? Dan zikir bukan hanya untuk dekat dengan Allah dalam bentuk buta-buta, tapi juga harus disusun dengan amalan-amalannya sekali jalan. Okey, sampai di sini dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Ya Allah yang maha melihat, Ya Allah yang maha dekat, Ya Allah yang maha pengasih, Ya Allah yang maha penyayang, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Malik ya Kudus, Ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Ya Allah yang maha kuat, Ya Allah. Bantu kami Ya Allah untuk merasakan nikmatnya menjadi hamba-Mu, Ya Allah. Bagi kami keyakinan yang sekuat-kuatnya, sekental-kentalnya, Ya Allah, agar kami mampu untuk mengekalkan keyakinan ini sampai hingga kami dijemput bertemu denganmu. Ya Allah, jadikan keyakinan kami denganmu ini menjadi modal untuk kami terus tamak untuk beribadah, Ya tamak untuk berzikir, Ya Allah. Jadikan kami, Ya, jadikan zikir menjadi sebahagian daripada ungkapan yang meluncur dalam bibir kami dan tergerak dalam hati kami, Ya Allah. Jangan sampai matikan jiwa kami, Ya Allah. Jangan sampai kami leka ataupun cuai untuk berzikir, Ya Allah. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah, Ya Allah. Oleh itu beri kami kekuatan agar kami benar-benar mampu menghayati, mampu melaksanakan, mampu mengamalikan apa yang kami zikirkan, Ya Allah.
agar kami benar-benar merasa dan meyakini bahawa kekuatan-kekuatan paling utama Engkau pamerkan melalui nama-nama-Mu ya Allah. Oleh itu sekali lagi kami mendatangkan pagi ini, mohon agar dibukakan hati, dikuatkan ingatan, dibaikkan kelakuan dan dibangunkan jiwanya agar mampu untuk menghayati, memahami dan mentadabbur semua nama-nama Allah yang Kau bekalkan untuk jadi sebahagian daripada karakter-karakter kami ya Allah. Bangunkanlah karakter-karakter terbaik yang mampu kami keladikan, yang mampu kita amalkan untuk menjadi sebahagian daripada karakter yang Engkau redai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, suburkanlah rasa kasih dan rasa sayang ini kepada hati kami, kepada lidah kami, kepada telinga kami dan kepada semua amalan kami ya Allah, agar kami benar-benar menjadikan nama-nama-Mu ini sebagai satu daripada panduan untuk kami memilih apakah perangai dan kelakuan yang patut kami amalkan ya Allah dan yang paling Engkau terima ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hamba sudah, ya Allah ya Tuhan kami sudah menghafal Asmaul Husna ya Allah, tapi kami belum lagi mentadabburnya jadi sebahagian daripada karakter kami. Oleh itu sekali lagi ya Allah, bukakanlah kekuatan, bukakanlah kesempatan dan bukakanlah ingatan kami ya Allah, agar kami Asmaul Husna yang sudah kami hafal ini benar-benar mampu untuk kami tadabburkan, yang mana sesuai agar kami benar-benar merasa bahawa nama-nama yang Engkau kurniakan kepada kami untuk kami ketahui adalah nama-nama yang mampu membimbing kami untuk rasa dekat denganmu, untuk membaik karakter kami agar kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan biarkan kami leka daripada berzikir ya Allah. Jadikan zikir menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kami yang tidak lagi kami abaikan selepas ini ya Allah. Kami tidak mahu memiliki jiwa-jiwa yang mati dan jasad yang mati ya Allah. Andai kata jasadnya masih hidup, kami masih hidup, jangan sampai matikan jiwa kami ya Allah. Kerana tidak ada maknanya jasad yang hidup tapi jiwanya mati ya Allah. Maka sekali lagi kami mohon bahawa jiwa kami adalah dipegang oleh-Mu, roh kami adalah tergenggam di tangan-Mu ya Allah. Maka jadikan jangan sampai keluarkan roh dari jasad sedangkan kami tidak lagi berzikir. Maka bangunkanlah keyakinan, kekuatan dan azam kami untuk terus berzikir. Mudah-mudahan jasad dan jiwa kami terus-terus berada dalam keadaan yang hidup untuk mentaati-Mu, mendekati-Mu dan akhirnya berjumpa dengan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas kehadiran, maaf atas kesulitan mikrofonnya tadi. Dan paling utama merasa bahawa kita benar-benar dapat sesuatu dalam majlis ini. Kami menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan sendiri. Sekali lagi minta maaf banyak-banyak dan mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin.